Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan luas, dan juga di atas nikmat yang paling besar dan bernilai, iaitu nikmat iman dan Islam, di mana nikmat keduniaan ini iaitu nikmat yang sementara yang diberikan kepada semua manusia, sama ada dia beriman ataupun tidak, sama ada dia Islam atau tidak, sama ada dia menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Namun begitu, nikmat iman dan Islam satu nikmat yang istimewa, yang sangat besar, hanya dikurniakan kepada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, hanya diberikan kepada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Maka hendaklah kita semua muslimin muslimat sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya digolongkan di kalangan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti para nabi, para siddiqin, para syahid, dan juga orang-orang yang soleh. Sebagaimana kita membaca di dalam surah Al-Fatihah pada setiap rakaat dalam setiap waktu salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang diberi nikmat yang sebenar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang termasuk dalam golongan orang yang siddiq, orang yang membenarkan janji Allah, orang yang membenarkan apa-apa yang disampaikan kepadanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan para rasul, dan juga orang-orang yang syahid, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijanjikan kepada mereka ganjaran yang besar, seperti yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang memperbaiki, orang-orang yang membetulkan iman dan amal mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada rakaman kali ini kita akan sama-sama berkongsi tentang berkongsi dan mempelajari tentang akidah, iaitu kitab yang diringkaskan, buku yang merupakan ringkasan rumusan daripada kitab Al-Arba'in fil Aqidah karangan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Maka ini adalah ringkasan 10 asas akidah, yang merupakan ringkasan daripada 40 asas akidah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan sebagaimana dalam kehidupan kita ini kita perlukan
perkara-perkara kita perlukan keperluan yang bersifat jasmani, yang bersifat fizikal, yang tak dapat tidak. Kita perlukan makan, minum, bahkan kita perlukan udara, kita perlukan makan, minum, tempat tinggal. Itu untuk kehidupan kita di dunia, kehidupan manusia di dunia ini. Jika tidak ada, maka manusia akan mati. Begitu juga untuk roh kita, untuk keperluan rohani kita pun perlu ada makan minumnya, perlu ada asas-asasnya. Iaitu kita perlukan asas akidah. Kita perlukan perkara-perkara yang juga datangnya daripada langit. Kerana roh kita ini berasal daripada langit, maka keperluan roh kita juga daripada langit. Jadi insya-Allah khususnya untuk surau Al-Hidayah, para jemaah dan ahli qaryah, kita masuk pada asas kelima, iaitu asas Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkehendak, al-iradah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Buruj, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu Wa Taala Maha melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki. Lima yurid. Asas kelima, Allah Taala Maha berkehendak, yakni al-iradah. Sebelum ini kita telah membicarakan tentang sifat al-ilm, Maha mengetahui, sifat mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pengetahuan Allah SWT tidak terbatas. Pengetahuan Allah Ta'ala meliputi segala yang Dia ciptakan, meliputi segala perkara yang terdahulu dan akan datang. Dan pengetahuan ilmu Allah SWT tidak pernah didahului dengan kejahilan, tidak pernah didahului dengan tidak tahu, dan tidak akan terbatas dengan lupa. Sebagaimana pengetahuan ilmu makhluk semuanya terbatas, semuanya mempunyai batas. Begitu juga iradah, kehendak Allah SWT juga tidak ada batasnya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha berkehendak ke atas segala yang diwujudkan, dan Maha pentadbir ke atas segala makhluk ciptaannya. Tidak ada yang terjadi di alam mulk dan alam malakut, baik sedikit mahupun banyak, yang kecil mahupun yang besar, yang baik mahupun yang buruk, yang bermanfaat mahupun yang berbahaya, beriman atau kafir, berilmu atau bodoh, jahil, bahagia atau sengsara, bertambah atau berkurang, taat atau maksiat, melainkan dengan qada dan qadar Allah Ta'ala serta dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Jadi ta'alluq ataupun berkaitnya sifat iradah Allah, sifat kehendak Allah SWT ni terhadap perkara-perkara yang mungkin. Yang mungkin ini maksudnya perkara yang kalau boleh, dia boleh berlaku ataupun tak boleh berlaku. Di mana itulah sifat iradah ni merupakan sifat ma'nawi bagi Allah SWT, dan dia berkait dengan segala perkara yang mungkin, iaitu bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang wajib ataupun bukan perkara yang mustahil. Jadi tidak ada satu benda pun yang ada di alam mulk dan juga alam malakut. Kalau menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaih, daripada semua ciptaan Allah Ta'ala ini, makhluk ini, secara dari satu segi ianya terbahagi kepada dua. Alam ni terbahagi kepada dua. Sebenarnya ada pembahagian yang lain lah, yang lebih banyak pembahagian alam yang Allah SWT ciptakan ini. Namun begitu, di sini kita lihat alam mulk ataupun yang dipanggil alam syahadah, alam yang dapat dilihat dengan mata atau panca indera fizikal.
Jadi alam yang boleh dicapai ni dia merangkumi semualah yang boleh dicapai dengan yang boleh dilihat dengan mata. Sama ada yang alam yang kita duduki ini mahupun yang luar lagi daripada dunia ini, daripada bumi ini. Sehingga kan bukan setakat dalam galaksi yang kita duduki ini, galaksi yang bumi kita berada, sistem suria ini, dia sampai meliputi sejauh-jauh tempat, sehingga ke di sini disebutkan malah ia melebar luas meliputi seluruh alam semesta yang berfizik, meskipun jauhnya hingga ke bilangan metagalaksi, teragalaksi dan sebagainya. Jadi alam ini walaupun kita tak dapat lihat dengan mata kasar, tapi dia boleh dicapai lah dengan peralatan-peralatan. Ini masih dikatakan alam syahadah, alam yang nampak, yang fizikal. Kemudian alam yang satu lagi, kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, iaitu alam malakut, alam ghaib. Jadi kalau nak mudah fahamnya, dua alam yang asas lah, pembagian yang asas, iaitu yang alam zahir, alam syahadah. Syahadah maksud dia syahadah yang boleh dilihat, boleh dicapai, yang disaksikan. Dan satu lagi alam ghaib, alam yang tidak nampak, iaitu alam yang dinamakan juga alam malakut, ataupun bahasa modennya alam metafizik. Kalau alam syahadah tu, alam yang zahir itu dipanggil alam empirical. Jadi alam ghaib ini, alam malakut ini, ialah alam yang dipanggil alam mata hati, ataupun alam yang kita tak boleh capai dengan panca indera mata ataupun panca anggota yang lain. Kalau dari segi perbandingan, ia adalah seperti kulit dengan isi. Kulit dengan isi, ataupun sesuatu luar dengan rohnya. Contoh seperti manusia. Manusia ini, keseluruhan tubuh fizikal manusia adalah perkara yang zahir, nampak, berbentuk fizikal. Namun roh yang ada dalam diri manusia bersifat ghaib, tak nampak. Bukan setakat tak nampak, tak boleh diakses, tak boleh dipegang, dan hanya kita mengetahuinya dengan khabar yang Allah SWT beritahu kepada kita melalui para rasul, melalui rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, bahawa manusia ini, kita ini hidup di atas muka bumi ini, ada roh, di mana roh kita ini diciptakan terlebih dahulu daripada jasad, kemudian ditiupkan, dimasukkan ke dalam jasad, sebagaimana yang ada disebutkan dalam hadis. Ada dalam hadis 40 tentang penciptaan manusia, yang bermula dengan benda-benda yang fizikal, air mani, kemudian segumpal darah, seketul daging. Bila dah cukup masa, maka cukup 40 hari, maka ditiupkan roh. Itulah yang ghaib. Adapun yang darah, daging semua adalah perkara yang zahir, nampak. Jadi ini semua, dua alam ini yang begitu luas ini, yang begitu hanya sedikit yang diketahui oleh manusia. Contohnya tentang alam yang tak nampak lah, seperti alam barzakh. Alam barzakh ini, kalau lubang kubur tu masih nampak lagi, tapi alam yang diduki oleh orang yang telah meninggal dunia, yang telah intiqal, pindah ke alam yang telah pergi daripada alam dunia, meninggalkan dunia ini, maka alam itu adalah bersifat ghaib, tak nampak. Bahkan apa yang berlaku di dalamnya, seperti kenikmatan dan juga azab pun tak nampak. Tapi setakat tanah perkuburan ataupun liang lahat itu nampak. Itu masih bersifat zahir. Jadi semua perkara ini semua termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua perkara
tidak akan berlaku melainkan dengan iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi keyakinan kita. Maknanya sama ada perkara itu ilmu ataupun kejahilan, bahagia atau sengsara, kurang ataupun bertambah, bahkan sehingga kepada ketaatan ataupun kemaksiatan, iman ataupun kufur, semua dengan iradah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita meyakini bahawasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah SWT dengan qada dan qadarnya telah tetapkan apa sahaja yang berlaku kepada kita. Kalau kata perkara baik dan buruk itu sebenarnya diberi pilihan kepada manusia. Tetapi dari segi apakah baik dan buruk itu, pilihan baik dan buruk itu tetap termasuk di dalam iradah Allah SWT, mana segala-galanya ditentukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama. Jadi tapi kalau kita, apabila kita bercakap, apabila kita membuat ucapan, maka contohnya orang alim akan berkata yang baik daripada Allah, yang buruk, yang salah adalah daripada diri saya sendiri. Kerana itu adalah ucapan yang betul, yang beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, Rabb kita. Jadi walaupun segala-galanya diciptakan oleh Allah Taala sesuai dengan kehendaknya, tetapi tetap manusia mempunyai pilihan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah SWT telah ciptakan kamu dan apa sahaja yang kamu lakukan. Jadi perbuatan kita pun memang makhluk ciptaan Allah. Dan apabila Allah Ta'ala melakukan sesuatu, maka fa'alul lima yurid. Perbuatan Allah SWT sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki. Namun begitu, kita kena faham satu perkara, bahawa iradah kehendak Allah Ta'ala ini memang merangkumi kedua-dua perkara. Contohnya merangkumi baik dan buruk. Tetapi Allah SWT meridai, menyukai yang baik sahaja. Allah Ta'ala meridai yang baik, dan tidak meridai Allah SWT ghaniyun, terkaya, tidak memerlukan daripada perkara-perkara yang buruk seperti kekufuran. Sebagaimana firman Allah SWT yang saya bacakan di awal tadi di dalam surah Az-Zumar ayat ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum. Jika kamu kufur wahai manusia, fa innallaha ghaniyun 'ankum, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan kamu. Allah SWT tidak berhajat kepada kamu. Kalau semua manusia kufur pun, kedudukan Allah SWT tidak sedikit pun berkurangan. Ketinggian Allah SWT tidak sedikit pun turun. Kalau semua manusia kufur pun, kalau apatah lagi, dan Allah SWT begitu juga tidak akan meningkat ketinggian dan keesaan, ketinggian dan juga martabat Allah SWT tidak akan naik walaupun semua manusia beriman kepada Allah. Jadi Allah SWT ni ghani, tak memerlukan. Wala yarda li'ibadihil kuf, dan Allah SWT tidak reda kepada hamba-hambanya akan kekufuran. Walaupun dengan kehendak Allah, dengan iradah Allah Ta'ala lah, iaitu iradah yang merupakan asas kelima yang kita pelajari, kita muzakarahkan hari ini. Walaupun iradah Allah SWT ni juga merangkumi, mencakupi iman dan kufur. Ada sebahagian manusia Allah SWT kehendaki dia itu iradah, berkehendak dia itu kufur, termasuk di dalam qada dan qadar Allah. Dan ada sebahagian manusia Allah Ta'ala kehendaki daripadanya iman, namun Allah SWT hanya meridai. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan redha pada kamu. Sebaliknya, Allah SWT tidak redha kufur, kemaksiatan daripada hamba-hambanya. Dan ada satu, dia juga dibahagikan
iradah Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada dua bahagian. Satu iradah syar'iyah, iradah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala syar'iyah yang sesuai dengan syariat. Bukan sesuai syariat, mana iradah yang berbentuk syariat, di mana perkara-perkara iaitu perkara-perkara yang Allah SWT telah perintahkan, yang Allah SWT suka, yang Allah Ta'ala kasihi, maka ia di bawah pembahagian iradah syar'iyah. Dan satu lagi bahagian iradah kauniyah, apa sahaja yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini, termasuk yang bersifat berlawanan dengan syariat, seperti kekufuran, kemaksiatan, maka perkara ini juga termasuk dalam iradah Allah, tetapi tidak ada padanya keredaan dan kesukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seseorang dia perlu fahami bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan juga dengan kehendaknya telah menjadikan dia seorang Islam, menjadikan dia seorang yang beriman kepada Allah. Maka jika seseorang itu bersyukur, Allah SWT akan redha kepadanya. Jika seseorang yang Islam itu bersyukur dengan erti kata menambah ketaatan kepada Allah SWT, menjauhi perkara-perkara yang Allah SWT benci, maka itu adalah kesyukuran yang dilakukan oleh seseorang hamba, dan ianya sesuai dan ianya adalah di bawah iradah syar'iyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak benar, tidak tepatlah mengatakan bahawa jika seorang itu melakukan perkara-perkara yang salah dan dia mengatakan ini semua kehendak Allah, ataupun dia sekerana perkara itu ialah satu perkara yang tidak beradab dan juga melepaskan berlepas diri, sedangkan Allah SWT telah ciptakan segala perbuatan tetapi hanya meridai perkara-perkara yang baik. Jadi beza antara iradatullah dengan ridallah. Iradatullah, ridallah, mana ada kehendak Allah SWT yang menjadi keridaan Allah, dan juga ada kehendak Allah yang termasuk dalam sukhtullah, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah SWT telah beri pilihan kepada hamba-hambanya untuk memilih yang baik mahupun yang buruk, dan Allah SWT sama sekali tidak berhajat, Allah SWT sama sekali tidak terkesan dengan keburukan, kekufuran yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka oleh kerana itu kita perlu fahami apakah yang dimaksudkan dengan kehendak Allah SWT. Ini semua kehendak Allah. Begitu juga perkara-perkara yang dilihat sebagai bertentangan dengan perkara yang baik, keburukan-keburukan, penindasan, kezaliman, walaupun termasuk juga dalam iradatullah, tapi pasti ada di situ hikmah yang Allah SWT telah tentukan, yang Allah SWT telah takdirkan. Sebagaimana kita lihat tentang yang berlaku, kejadian-kejadian musibah-musibah yang berlaku, walaupun manusia akan mengalami kesusahan, walaupun manusia akan mengalami kesakitan, namun itu pastilah ada hikmahnya di sisi Allah SWT. Ataupun kita lihat yang berlaku contohnya kepada orang-orang Palestin, di mana mereka ini ditindas, bahkan Baitul Maqdis yang suci itu, yang banyak kelebihan itu, yang ianya milik orang Islam, juga seolah-olah dipinggirkan, seolah-olah tidak sesuai dengan kemuliaannya yang berlaku, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir, dilakukan oleh orang-orang Israel Zionis laknatullahi alaih.
Namun pastilah ada hikmah Allah SWT di sebalik perkara itu. Apa yang Allah SWT kehendaki dengan kejadian-kejadian yang telah Allah SWT telah tetapkan. Maka sebagai seorang hamba, kita perlu beriman dengan iradatullah, dengan sifat Allah SWT yang berkehendak, di mana kehendak Allah SWT tidak terbatas. Kehendak Allah SWT tidak berkait dengan tidak berkait dengan berubah, dengan perubahan. Kalau kehendak manusia, kehendak makhluk ada perubahan. Contoh, satu masa pada peringkat awal, kita ini ada benda yang kita nak, ada benda yang kita target, ada benda yang kita nak capai. Tapi dengan sebab perubahan masa, waktu, dan juga kerana manusia ialah makhluk yang sangat lemah, yang berubah-ubah pendiriannya, maka setelah berlalu beberapa masa, manusia itu dah tukar dah apa yang dia target. Dan juga makhluk ini kehendaknya, walaupun kehendaknya besar, walaupun kehendaknya itu merangkumi semua benda, tapi dia ada segala asbab, segala benda yang dia pasti dan yakin untuk merealisasikannya. Tapi jika itu bukan kehendak Allah, maka ianya tak akan berlaku. Kalaupun semua makhluk berkumpul pun, sebagaimana ada dalam hadis kursi, semua makhluk ni nak bagi mudarat pada kamu. Sabdaan Nabi SAW, berkumpul semua jin dan manusia nak bagi kamu mudarat, nak menyusahkan kamu, tapi mereka tidak akan dapat sampaikan mudarat pada kamu, melainkan apa yang Allah SWT telah tentukan. Begitu juga kalau semua manusia dan jin nak berikan kamu manfaat, maka mereka juga tak akan dapat berikan apa-apa manfaat kepada kamu, melainkan yang Allah SWT telah tetapkan. Nah, itu maknanya begitu juga contoh yang berlaku kepada Fir'aun la'natullahi alaih. Kita lihat Fir'aun di zamannya mempunyai segala-galanya, tentera, kekuatan, kuasa, rakyat, pengikut yang tunduk kepadanya, setia, boleh buat apa saja. Bahkan dia, Fir'aun yang zalim itu, telah kerahkan askarnya untuk menindas Bani Israel. Sehingga apabila dia dapat tahu bahawasanya ada seseorang di kalangan yang akan lahir di kalangan Bani Israel ini, Nabi akan menjatuhkan kamu daripada kerajaan kamu ini, maka dia telah risau, dan dia juga telah buat perancangan. Dia hendak, apakah yang dia hendak? Dia kalau boleh nak bunuh. Perancangan dia nak bunuh bayi lelaki Bani Israel yang lahir ni. Takut ni di kalangan yang lahir ni ada yang akan jatuhkan dia, akan musnahkan kerajaan dia, sehingga dibunuhlah. Dah ramai dah bayi lelaki di kalangan Bani Israel yang telah dibunuh, sehingga terpaksa selangkan setahun. Kalau tak nanti habis. Jadi bila diselang setahun, Nabi Musa alaihissalam pun dilahirkan pada tahun, dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, dilahirkan pada tahun yang mereka bunuh bayi lelaki. Walaupun selang setahun, Nabi Musa lahir pada tahun yang bayi lelaki dibunuh. Tapi dengan kehendak Allah, bukan setakat Fir'aun tak dapat bunuh Nabi Musa, tetapi dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, Fir'aun terpaksa. Sebab apa? Bukan iradah dia, bukan kehendak dia. Dia terpaksa, dia telah ditakdirkan dengan kehendak Allah. Dia menjaga Nabi Musa AS. Nabi Musa ini bayi yang diasuh menjadi kesayangan di istana Fir'aun, yang dikasihi oleh isteri Fir'aun. Sehingga yang menyusukan Nabi Musa pun bukan ibu-ibu susuan yang dipanggil istana, tetapi ibunya sendiri, ibu Nabi Musa AS sendiri,
Allah SWT dengan kehendaknya dia telah dibawakan sehingga dia sendiri menyusukan anaknya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada perkara yang akan berlaku melainkan dengan iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang perlu kita fahami dan perlu kita mantapkan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, bahawa apa saja yang berlaku ini dengan iradah kehendak Allah SWT. Baik apa sahaja daripada perkara yang memudahkan, kenikmatan ataupun yang sebaliknya, musibah, bencana dan sebagainya, sehingga kita beriman kepada Allah SWT, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan tentang sifat asas kelima ini, dan semoga kita berdoa kepada Allah agar kita juga diberikan rahmat daripada Allah. Kita berdoa supaya Allah SWT angkat wabak dan juga musibah dan juga fitnah terhadap umat Islam khususnya, sehingga kita diberikan peluang lagi untuk kembali ke masjid, menunaikan solat fardu Jumaat dan solat fardu, dan dengan itu, iaitu dengan iman dan taqwa, maka Allah SWT akan bukakan pintu-pintu keberkatan, pintu keberkatan rezeki daripada langit dan bumi, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.